Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang hadirin, para penonton di FB Live kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah kerana dengan rahmat, kasih sayang serta keizinan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita duduk di dalam majlis ilmu ini dapat menjadikan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah kita nak membincangkan berkenaan dengan apakah cara kita nak membuang sifat riak di dalam diri kita. Jadi semalam kita dah berbicara berkenaan dengan sifat-sifat riak itu, jenis-jenis riak, apa dia riak-riak yang ada pada manusia ni tuan-tuan. Kita dah kupaskan satu persatu, dan hari ini bila kita dah tahu apa dia jenis-jenis riak tu, ustaz macam mana cara nak buang? Insya-Allah cara kita nak hakis, cara kita nak buang, cara kita nak apa orang kata apa? Tahu buanglah. Dia apa sifat riak itu daripada diri kita. Sebab apa? Sebagaimana yang saya sebutkan semalam, riak itu dia umpama apa? Umpama api yang dapat membakar amalan-amalan kita. Amalan yang selama ini kita buat akhirnya dipadamkan oleh siapa? Oleh api apa yang kita panggil sebagai riak. Jadi sebab tu sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tengok rawatan yang paling terbaik, rawatan terbaik sekali di dunia ini adalah apa tuan-tuan? Adalah mengelak daripada ataupun menjauhi daripada punca penyakit tersebut. Kita nak rawat sesuatu benda tuan-tuan, kalau boleh kita elakkan daripada pergi kepada punca penyakit tersebut. Contoh paling mudah, kita ni tak mau kena gigit dengan nyamuk. Jadi janganlah kita masuk ke dalam hutan, janganlah kita masuk ke dalam semut-samut yang mempunyai banyak nyamuk. Kalau kita tak masuk, kita kena gigit tak dengan nyamuk? Tak kena gigit tuan-tuan. Jadi macam itulah kita nak menjauhi akan punca-punca apa benda sifat riak tersebut. Baik, jadi sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang dituliskan oleh para alim ulama, ada beberapa cara kita nak membuang sifat riak ni. Baik, yang pertama sekali disebutkan adalah apa? Senantiasa mengingati diri sendiri tentang perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyucikan diri dengan melakukan ibadat-ibadat khusus seperti solat, zikir, dan membesarkan apa? Dan membesarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi cara yang pertama adalah apa tuan-tuan? Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, sentiasa mengingati diri kita, muhasabah diri kita ni. Hang sembahyang ni kerana siapa? Hang sembahyang kerana siapa? Contoh, kita tanya diri kita sendiri, aku sembahyang kerana Allah. Baik, jadi kalau hang sembahyang kerana Allah Subhanahu wa taala, kenapa hang nak bangga dengan diri hang? Hang sembahyang orang lain juga sembahyang, kenapa hang nak bangga dengan diri hang? Nampak kita jadi macam tu. Sebab apa? Kita nak mengingati diri kita sendiri. Kemudian dinyatakan adalah apa? Bila kita dah ingat diri kita ini, kita melakukan ibadat-ibadat khusus, memperbanyakkan lagi tuan-tuan. Dulu kita sembahyang 5 waktu cukup tuan-tuan. Alhamdulillah, kan Allah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita solat. Alhamdulillah, Allah pilih kita. Kemudian bila kita dah solat tu, kemudian kita buat apa tuan-tuan? Kita tambah lagi dengan amalan-amalan ataupun ibadat-ibadat sunat. Ditambah dengan sembahyang sunat, ditambah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara itu akan menguatkan dalaman kita. Dan bila dalaman kita kuat, nescaya kita akan dapat membuang sifat riak yang ada di dalam diri kita. Sebab tu kita lihat para alim ulama yang terdahulu tuan-tuan, yang mana mereka ini mempunyai sifat tawaduk yang sangat tinggi.
Sifat tawaduk yang sangat tinggi. Yang mana apa? Mereka tak mau orang puji mereka, mereka tak mau orang mengangkat mereka. Sebab apa? Mereka tahu, mereka muhasabah diri mereka. Segala ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ni adalah bersifat sementara, yang mana Allah boleh tarik pada bila-bila masa, tuan-tuan. Jadi kita kena muhasabah kepada diri kita. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW ada bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi kata apa? Janganlah kamu mensucikan diri kamu, kerana Allah lebih mengetahui orang yang paling baik di kalangan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sebut apa kepada kita? Nabi kata jangan kita mensucikan diri kita ni. Jangan kita anggap diri kita ni suci. Kerana apa? Allah lebih mengenali akan kita. Allah kenal siapa di antara kita ini yang mana dia ni adalah orang yang baik, orang yang tak baik, tuan-tuan. Kita lihat daripada segi lahiriah hanya kita nampak semua elok. Akan tetapi dalamannya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Jadi mana mungkin seseorang dia nak claim aku ni lebih baik daripada orang ni, sedangkan apa, tuan-tuan? Dalaman ni hanya Allah sahaja yang mengetahui akan perkara-perkara itu. Baik, boleh dapat tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu adalah perkara yang pertama. Jadi muhasabah diri kita balik dan melakukan amalan khusus ini. Zikir kita, solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya menguatkan dalaman kita. Adapun yang kedua, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh para alim ulama, yang kedua cara kita nak membuang sifat riak yang ada di dalam diri kita ini adalah mengawasi diri agar sentiasa takut akan kemurkaan Allah. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kita tahu di dalam diri kita ini bahawasanya kalau kita buat akan sesuatu perkara, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala menanti kita. Kita buat satu benda yang tak elok, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala menanti diri kita. Tuan-tuan, kalau kita dekat atas dunia ni, orang mana marah kat kita, kita boleh buat tak tahu je, tuan-tuan. Kita boleh lari daripada kemarahan tersebut. Akan tetapi apabila kita dah meninggal, kita dah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemurkaan Allah itu, Masya Allah, Subhanallah, kita takut sungguh. Bahkan orang-orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala murkai, tuan-tuan, dia dekat atas dunia lagi dia akan dapat balasan dah. Orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala murka ini, jangan tunggu dekat akhirat, dekat atas dunia lagi Allah dah bagi balasan dah. Sebab tu sidang hadirin yang dirahmati, kita buat segala amalan itu, yang pertama sekali niat kita ikhlas kerana Allah. Ni kita duduk dalam majlis ilmu, niat ikhlas kerana Allah. Memang saya akan ulang setiap kali kuliah saya, tolong niatkan kerana Allah, tolong niat kerana Allah. So apa? Kita nak saling mengingati di antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang kita ni manusia, tuan-tuan, kita lupa. Manusia itu dia mudah lupa. Manusia memang sifatnya yang sebegitu. Jadi sebab tu kita kena saling mengingati di antara satu sama lain. Baik. Jadi ingat tuan-tuan, yang keduanya mengawasi diri agar sentiasa takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan ini akan membawa diri agar sentiasa berwaspada dalam melakukan perkara yang boleh mengheret kepada dosa dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam suratul Ali Imran ayat 188. Suratul Ali Imran ayat 188, Allah kata apa? Dan janganlah sesekali engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka lakukan, jangan sesekali engkau menyangka mereka akan terselamat daripada siksa, dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Allah bagi peringatan. Allah kata jangan kita tengok seseorang tu seronok dengan apa yang mereka buat. Mereka seronok buat dosa, tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Mereka kata ni, aku buat dosa, tak ada siapa pun boleh buat apa kat aku. Aku buat ni, elok je jadi ni je, tak ada apa-apa bala pun turun. Allah dah sebut, tuan-tuan, di dalam surah Ali Imran ayat 188, Allah kata apa? Jangan menyangka orang-orang yang mana buat apa benda-benda yang tak elok itu,
yang mereka seronok dengan mereka punya dosa yang mereka lakukan itu, jangan ingat mereka takkan terlepas daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah sebut mereka akan menerima siksaan yang sangat terperi sakitnya. Sebab tu dewasa ni tuan-tuan, kita lihat berapa ramai orang yang sanggup melakukan dosa, sanggup melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan mereka bangga dengan maksiat yang mereka lakukan itu. Mereka tunjuk maksiat-maksiat, benda-benda yang tak elok yang mereka lakukan itu di media-media sosial. Supaya apa tuan-tuan? Supaya datangnya apa yang kita panggil sebagai viral. Datangnya sebagai tular. Mereka nak benda yang mereka buat tu diviralkan dan sebagainya. Mereka nak publicity dan sebagainya. Sedangkan mereka yang mereka buat itu adalah apa? Adalah benda-benda yang mana mendatangkan ataupun mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut tuan-tuan. Kita takut sebab apa? Sebab kita tak tahu bila bala Allah Subhanahu Wa Taala itu akan turun. Dan apabila turun sahaja bala Allah, balasan daripada Allah tu bukan orang yang buat itu sahaja kena, bahkan semua orang sekali akan kena. Sebab tu kita lihat bagaimana berlakunya pada tahun 2004, berlakunya tsunami tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Tsunami datang tu, adakah dia pilih orang-orang yang mana melakukan kederhakaan saja? Tak. Dia memusnahkan semua orang tuan-tuan. Semua yang ada itu semua habis tuan-tuan. Berapa ramai kita lihat orang-orang yang mana kehilangan ahli keluarga. Berapa ramai orang-orang yang mana mengalami kemusnahan tuan-tuan. Kalau kita buka balik YouTube tuan-tuan, kita tengok bagaimana video tsunami pada tahun 2004 tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Kan? Kita lihat bagaimana orang hanyut tuan-tuan, tengah paut di tiang, hanyut tuan-tuan, hilang di dalam ombak yang sangat besar itu. Habis rumah-rumah dirobohkan tuan-tuan oleh ombak-ombak yang besar. Masya Allah, subhanallah. Itulah yang berlaku di Aceh tuan-tuan. Kita tengok bagaimana, Masya Allah, subhanallah, Allah cuci dosa-dosa kita tuan-tuan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Satu masjid sahaja berada di tengah-tengah, yang lain yang menjadi padang jarak, padang terkukur. Itu merupakan peringatan yang Allah bagi kepada kita. Itu merupakan satu petunjuk yang Allah bagi kepada kita. Nampak ada apa yang berlaku? Nampak ada apa yang berlaku ni? Atas semua dosa-dosa yang kamu lakukan. Semua yang berlaku ni asbab dosa-dosa yang kita lakukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita takut sungguh-sungguh pada waktu sekarang berapa ramai orang yang mana nak cabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut sungguh tuan-tuan. Sudah hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu yang kedua tu tuan-tuan, kita sentiasa muhasabah ataupun mengawasi diri kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nak? Baik, kita pergi kepada yang keseterusnya. Yang ketiganya disebutkan oleh para alim ulama, cara kita nak hakis buang sifat riak di dalam diri adalah berwaspada terhadap perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala amalan yang dilakukan akibat riak. Jadi kena ingat, apabila ada sifat riak di dalam diri kita, itu umpama satu benda yang menghakis segala dosa-dosa, pahala-pahala yang kita lakukan. Macam kita buh tuan-tuan, macam kita buh klorok dalam bilik air kita. Bilik air kita dah licin tuan-tuan, kita buh klorok. Dia jadi macam mana tuan-tuan? Dihakis semua benda-benda yang tak elok tu. Jadi putih serelah tuan-tuan. Macam itulah yang berlaku apabila kita ini buat amalan-amalan kebaikan, kita solat, sembahyang dan sebagainya, tiba-tiba kita riak dengan amalan yang kita buat tu, dia jadi rupa klorak, dia cuci habis kita punya pahala ni jadi putih sekelah, tak ada apa dah tuan-tuan. Sedangkan kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk meraih keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala-pahala itu adalah benda yang mana kita buat apa tuan-tuan? Yang mana kita buat untuk nak mengapa tuan-tuan? Untuk nak mendapatkan keredaan Allah. Pahala itu kita kumpul untuk menjadi penolong kita apabila berada di akhirat kelak. Jadi sudah hadirin dirahmati, sebab tu Nabi SAW ada sebut di dalam satu hadis yang daripada Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara yang akan membinasakan. Nabi sebut ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama sekali, orang kedekut yang diikuti.
Orang ni dia kedekut bakhil tuan-tuan, kita pergi ikut perangai dia. Kan, kita pergi ikut perangai dia, kita ikut bagaimana kedekut dia. Itu adalah benda yang membinasakan, kata Nabi SAW. Itu adalah yang pertama. Yang keduanya, hawa nafsu yang diikuti, kata Nabi SAW. Benda yang kedua yang akan membinasakan seseorang itu adalah apa? Yang kita panggil sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Segala benda dia buat, dia ikut hawa nafsu dia. Halal haram itu tolak ke tepi, tuan-tuan. Benda ni halal ke? Benda ni Allah tak suka ke? Benda ni Allah suka ke? Masya Allah, subhanallah. Tolak benda tu ke tepi. Yang penting aku buat apa yang aku suka. Itu yang saya sebutkan tadi. Bagaimana sekarang ni orang terlalu suka kepada benda-benda yang viral, benda-benda yang tak elok ni. Kalau benda tu, benda yang viral ni datang daripada mana pun kita tak tahu. Pakut duk buat lah. Sebab apa? Sebab nak viral, nak terkenal dan sebagainya. Walaupun sanggup nak buat benda-benda yang tak elok. Itu yang kita tengok dulu, ada satu video viral, tuan-tuan, yang mana seorang ni dia pergi beli nombor ekor. Dia pergi beli nombor ekor. Punya banyak nombor ekor dia beli. Sebab apa? Dia kata apa? Sebab dia kata tak apa, beli nombor ekor ni sebab nak tengok bagaimana nak bagi tahu kepada masyarakat bahawasanya kalau beli nombor ekor pun takkan kena punya. Contohlah, dia kata apa? Pergi beli nombor ekor. Sedangkan niat dia tu memanglah mungkin niat dia tu baik, tapi ingat satu perkara, matlamat tidak menghalalkan cara. Macam tu boleh orang buat. Contoh, tuan-tuan, dia kata apa? Aku nak try minum arak ni sebab aku nak membuktikan kepada orang ramai bahawasanya arak ini tidak memabukkan. Dia minum arak, tuan-tuan. Boleh tak macam tu? Tak boleh lah. Walaupun niat tu baik, tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab tu itu peringatan untuk diri saya juga dan semua kita yang berada pada pagi ini, supaya apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, kita kena ingat. Kita kena ingat perkara yang kita buat itu Allah suka ataupun tak. Perkara yang kita buat itu mengundang kemurkaan Allah ataupun tidak. Kalau benda yang kita buat itu mengundang kemurkaan Allah, maka tuan-tuan, kita selaku orang yang beriman, kita tinggal buang perkara tersebut. Kita ada akal yang mana Allah kurniakan kepada kita yang boleh kita membezakan ini yang baik, ini yang buruk. Jadi kita boleh fikir, fikir campur fikir tu jadi fikir, kan? Jadi kita boleh fikir sendiri, tuan-tuan, yang mana baik, yang mana buruk. Jadi kita pilih akan perkara tersebut. Baik, boleh nah, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ingat, yang ketiganya kata Nabi SAW tadi, yang pertama sekali orang yang kedekut yang diikuti, yang keduanya orang yang mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga, tuan-tuan, yang Nabi sebut benda yang membinasakan seseorang itu, yang ketiganya adalah dipanggil sebagai merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Dia rasa diri dia bagus, dia rasa diri dia lebih daripada orang. Dia buat sesuatu amalan, dia kata, tengok, aku buat amalan ni banyak ni, sedangkan orang lain buat amalan sikit, aku lagi banyak amalan yang aku lakukan. Maka pada waktu dan saat itu timbullah benda yang kita panggil sebagai riya. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi boleh dapat, adapun poin yang ketiga tadi adalah kita buat apa? Berwaspada terhadap perkara-perkara yang menghapuskan pahala-pahala yang mana yang kita buat. Baik. Adapun perkara yang keempat, cara yang keempat kita nak buang sifat riya yang ada di dalam diri kita, disebutkan di dalam kitab adalah apa? Menanam di dalam diri bahawa melakukan sesuatu perkara kerana manusia sehingga membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu patut dijauhkan. Jadi kita tanamkan di dalam diri kita bahawasanya ni aku buat ini kerana manusia dan benda ini akan mendatangkan kemurkaan Allah dan tidak akan membawa manfaat kepada diri aku. Jadi aku kena jauh daripada perkara tu. Kita pasakkan, kita tanamkan di dalam diri kita. Kita ni, kita nak pergi semayang ni, aku semayang ni kerana Allah. Kita nak pergi semayang ni, kita niatkan aku semayang ni kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana sesiapa. Maka kita pergilah semayang. Adapun kalau ada mulut-mulut orang kat sana, dia tu nak pergi menunjuk ke orang lah tu dan sebagainya, jangan kita hiraukan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita tahu niat kita. Kita tahu niat kita. Sebab tu tajuk yang kita duk tengok pada hari ni, pada semalam ni, tak lain tak bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Kita nak cuci diri kita. Bukan tajuk yang kita belajar ni untuk kita nak judge orang. Nampak tu, dia buat amalan tu nak tunjuk ke orang tu, tak lain tak bukan tunjuk orang. Tak. Kita belajar ni untuk kita nak cuci diri kita sendiri, dalaman kita ni. Yang mana kalau kita niat kita betul kerana Allah, lupakan ataupun orang kata apa, tolak ke tepi, kita panggil sebagai
orang lain punya sangkaan-sangkaan tu. Kerana apa? Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ini untuk kebaikan. Jangan pula sebab apa? Ramai orang kat luar sana tuan-tuan minta maaf cakap lah. Kan, yang mana mereka buat sesuatu perkara, mereka buat satu benda yang tak elok, mereka kata, tak apa aku buat benda tak elok ni sebab apa? Allah tahu niat aku. Jangan macam tu. Sebab ini adalah perkara yang salah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Yang mana perlu kita buat, yang mana saya sebut ni, hiraukan ni adalah perkara baik yang kita buat. Biarlah orang nak kata kita apa pun orang nak kata, tapi kita tahu niat kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita buat jahat, kita kata tu pula Allah tahu niat. Tak. Kerana apa? Ini adalah benda-benda baik yang kita lakukan. Baik. Sebab tu Allah sebut di dalam surah An-Nahl ayat 53, Allah sebut apa tuan-tuan? Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang ada diri kita, harta, wang ringgit dan sebagainya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kesihatan yang kita ada ni pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bayang kita ni duk elok, boleh semayang, boleh berdiri elok, boleh buat amal kebaikan, tapi satu hari Allah tarik nikmat tu daripada kita. Tak boleh semayang, dirilah. Kena semayang duduk, contoh. Itu satu nikmat yang Allah tarik. Sebab tu saya sebutkan, semua segala yang ada pada diri kita ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik mutlak kita. Boleh faham nah? Baik, jadi saya rasa sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kelimanya yang disebutkan, cara kita nak buang sifat-sifat buruk, iaitu riak yang ada di dalam diri kita. Yang kelimanya adalah apa? Dinyatakan sentiasa mengawasi diri daripada lalai terhadap ujian dan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghampirkan diri kita kepada Allah. Jadi kita jaga diri kita ni daripada ujian. Sebab tu saya sebutkan, segala nikmat yang Allah bagi ni sebenarnya ujian untuk kita. Allah bagi kita ni wang ringgit, harta dan sebagainya, itu ujian kepada diri kita. Allah bagi kita ni kesihatan yang baik tuan-tuan, itu adalah ujian kepada diri kita. Semua yang Allah bagi itu adalah ujian, yang mana kalau kita pas ujian tersebut, maka kita akan mendapat rahmat daripada Allah, mendapat kasih sayang, dan yang paling kita nak, mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gagal ujian tersebut tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah, kita takut. Kerana apa? Kalau waktu kita gagal ujian tersebut, kita tersedang di atas muka bumi ini, tak apa, kita boleh repeat balik. Macam kita ambil lesen memandu JPJ tuan-tuan, ujian JPJ kita gagal, kita bayar duit, kita boleh repeat balik ujian tu. Naik atas bukit tuan-tuan, tiba-tiba kereta tu meloreh jatuh ke belakang balik. Allahu Akbar. Gagal ujian JPJ tuan-tuan. Tak apa, bayar duit. Nanti dapat boleh repeat balik. Tapi yang mana kita takut, apabila kita gagal ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ada repeat, kita mati dulu tuan-tuan. Kita tak ada repeat, kita meninggal dulu tuan-tuan. Agak-agak macam tu, macam mana kita nak buat? Kita tak boleh nak buat apa tu. Sebab tu kita kena sentiasa ingat, kena sentiasa bersyukur, kena sentiasa kita panggil muhasabah diri kita ni, supaya kita nampak apa benda yang aku buat ni silap, apa benda yang aku buat ni salah. Dan apabila kita nampak akan perkara tersebut, bila kita nampak apa yang salah, tak lain tak bukan, kita ubah benda tu bagi jadi betul. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita sama-sama nak ubah diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Bukan kita nak kata orang ini salah, orang ni banyak dosa, kita ni banyak pahala dan sebagainya. Bukan. Kita ni semua ni sama, ingat tuan-tuan. Kita ni semua sama. Yang membezakan kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan yang terakhir, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang lima tadi, ingat mengawal diri kita ni daripada lalai terhadap ujian ataupun nikmat yang Allah bagi. Dan yang terakhir, cara kita nak buang sifat riak yang ada di dalam diri kita ini, yang keenamnya disebutkan adalah apa? Ikhlaskan diri di dalam setiap amalan yang dilakukan. Apabila berasa suka dipuji dan diberi penghargaan setiap kali membuat sesuatu perkara, dan berasa terhina apabila ditegur, maka inilah tandanya wujudnya sifat riak. Jadi bila kita buat sesuatu perkara, kita suka orang puji,
dan kita tak suka apabila kita ditegur dan sebagainya, maka itulah yang disebutkan di dalam diri kita itu adanya sifat-sifat riya, yang mana apa yang perlu kita lakukan? Ikhlaskan diri kita apabila kita melakukan sesuatu perkara. Sebab tu tuan-tuan, Allah merakamkan bagaimana kisahnya. Kan, bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam suratul An-Naml ayat 40 Allah sebut apa? Inilah Nabi Sulaiman sebut yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Nabi Sulaiman kata apa? Dan inilah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberian daripada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam sebut, bagi tahu inilah apa benda nikmat yang Allah berikan untuk nak menguji. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan raja yang sangat hebat, tuan-tuan. Raja kepada raja-raja, raja kepada manusia, raja kepada jin, raja kepada syaitan, raja kepada seluruh alam ini, tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan. Tapi walaupun Nabi Sulaiman ni raja yang hebat, tetapi Nabi Sulaiman tidak pernah lupa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Sebab tu Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan juga seorang rasul yang maksum, yang terhindar daripada segala dosa-dosa. Betapa hebatnya, tetapi hebatnya Nabi Sulaiman alaihi salam akan tetapi tidak sesekali mendatangkan sifat riak di dalam diri dia. Hebatnya Nabi Sulaiman alaihi salam tidaklah hebatnya itu membawa keriakan di dalam dirinya, yang mana dia sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa ingat bahawasanya segala yang ada ini hanyalah nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Jadi sebab tu, tuan-tuan, sebagai konklusinya, jadi 6, tuan-tuan, cara nak ingat 6 perkara yang kita sebutkan tadi sebagai konklusi kepada tajuk kita pada hari ini. Yang pertama sekali, marilah kita ini buat segala sesuatu ikhlas kerana Allah, dan apabila kita buat sesuatu itu ikhlas kerana Allah, dan jangan lupa sama-sama kita laksanakan, kita pertingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan buat sesuatu perkara itu kerana nak mendapatkan pujian dan sebagainya. Buat saja perkara itu orang nak puji kita apa? Kita katakan pujian itu hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji kita, haza min fadli rabbi. Segala itu datangnya daripada Allah, kita kembalikan. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, apabila orang kecil kita, apabila kita melakukan amalan dan sebagainya, maka kita tolak semua benda itu kerana apa? Yang kita nak hanyalah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya keredaan daripada manusia. Kerana apa? Segala semua ini hanyalah pinjaman semata-mata yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Baik. Boleh tuan-tuan sudah hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitulah perkongsian yang dapat kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini. Jadi insya-Allah di kesempatan esok kita akan berkongsi lagi tajuk-tajuk untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi sama-sama, tuan-tuan, kita berkongsi ataupun share perkongsian kita pada pagi ini, dan semoga orang lain juga mendapat manfaat daripada perkongsian yang mana kita buat pada hari ini. Jadi saya nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan sebagainya, yang mana percakapan saya menguris hati dan sebagainya. Saya minta maaf banyak-banyak kerana sesungguhnya semua yang baik itu datangnya daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada kelemahan dan kesilapan diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.